Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah MPV ataupun kereta dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan, terimalah Perodua Alza yang baru, generasi yang kedua. Dan dekat kita ni, a lot of the benda-benda baru dekat sini. Dan sebelum itu, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Tunggu apa lagi? Aku nak sabar ni. Let's go! Okay, kau macam lawa tak baju aku? Baju ni kita baru print bro. Ini adalah panel laju punya merchandise. Kau macam smart. Tunggu apa lagi? Belilah satu. Desain keempat babe. Kita ada 3 desain. Desain pertama kita ada Dua Myvi GT. Desain kedua kita ada Toyota AE86. Yang ketiga kita ada apa? Kita ada Evo 10. So macam mana nak order? Ini link kat bawah. Klik link ni. Halo kita. Nak saiz apa? Nak saiz S, M, XL, L. Semua kita ada. Klik saja. Harga apa? RM50. Okey. Terhad babe. Kita print ni cuma terhad je. Tunggu apa lagi? Order lah sekarang. Order! Diam tak diam, sebenarnya dah 13 tahun Alza berada kat market. Alza start launch pada tahun 2009. Sekarang ni dah lebih 13 tahun Alza berada kat market. Dan macam saya katakan, ini adalah Perodua Alza yang baru, is totally new. Walaupun kita dah 13 tahun berdiam diri, akhirnya sekarang ni kita dapat lihat Alza generasi kedua di sini. Dan untuk makluman anda semua, sebenarnya untuk Alza baru, buat kali pertamanya, Alza sekarang ni dah ada electric parking brake dengan auto hold, dah ada kamera 360, dah ada aircon belakang, dah ada armrest pada bahagian belakang. Itu adalah antara benda-benda yang baru ada pada Perodua Alza ini. Dan in term dari segi design. Okey, sebelum kita sentuh design, ada yang bertanya pada saya, macam mana sebenarnya dari segi saiz ataupun dimensi? Sebenarnya kalau kita letak antara Alza dan juga Arus, sebenarnya Arus adalah lebih besar berbanding pada Alza. Tetapi kalau kita nak bandingkan antara Alza yang lama dengan Alza yang baru, sebenarnya untuk Alza yang baru ni, dia adalah 155mm lagi panjang, 35mm lagi lebar dan juga 50mm lagi tinggi berbanding daripada Alza yang lama. Yes, yang ini lebih besar, lagi lebar, in term dalam pun lagi lebar juga. Okay, so enough. So sekarang ni kita pergi pula ke bahagian design. Dari segi design, sebenarnya is a totally new. Baik dari segi depan, baik dari segi tepi, baik dari segi dalam, semua adalah baru. Di mana kalau kita lihat dekat sini, untuk Alza yang baru sebenarnya dia ada 3 spek. Di mana dia start dengan X, H dan juga AV. Di sebelah abang ini adalah versi AV dan didatangkan sekali dengan body kit gear up pada bahagian bawah. Dan of course, untuk standard kita nampak kat sini, grill yang agak-agak besar macam honeycomb dekat sini, berwarna gelap. Warna gelap orang katakan macam metallic gloss color dengan ada lampu LED. Finally, dah lampu LED dekat sini. Termasuk dengan lampu signal sequential light dekat sini. Finally ada kat sini juga. Dan turut tidak ketinggalan, lampu fog lamp bawah turut LED sepenuhnya. So, untuk yang ni gear up, aku rasa yang ini much better, lagi-lagi cantik berbanding daripada Myvi yang sedia ada. So, ini juga adalah antara color yang baru untuk AV. Dia ada warna merah dan juga termasuk dengan brown color. Itu adalah 2 color baru untuk Alza. Okay, so seterusnya kita lihat untuk bahagian sisi pula. Untuk bahagian sisi kita tengok kat sini, rim. For the first time ever juga, sekarang ni rim 2 tona dengan saiz tayar rim bersaiz 16 inci. Untuk low spec dia adalah 15 inci, tetapi untuk medium spec dan juga high spec adalah 16 inci. Dan of course dekat bahagian tepi kita nampak adalah dual BBTI. Yang ini dual BBTI sebenarnya dia menggunakan enjin 1.5 liter dengan 104 horsepower dan juga 138 Newton meter torque. Dan kalau ikutkan sebenarnya dia adalah menggunakan enjin yang sama seperti Myvi. Tetapi yang ini adalah lebih powerful berbanding daripada Myvi. Kiranya dari segi diom tune
kuasa dia lebih power daripada Myvi. Dan of course, kotak gear pula menggunakan kotak gear DCVT sama seperti dekat Ativa dan juga Perodua Myvi. So seluruhnya side mirror standard berwarna gelap, tak kisah apa sekali spek kat sini. Untuk bahagian sisi tak ada apa-apa perubahan, dia cuma orang katakan ikut warna body color juga. Dan kita nampak kat sini untuk bahagian tepi dia punya shake kali ni memang dipenuhi dengan segala shake yang selain daripada rupa yang cantik, selain daripada itu mendatangkan aerodynamic juga. Dan kita nampak kat sini dia ada sun visor. Sebenarnya sun visor ini ataupun door visor yang ni adalah aksesori gear up. Dan seterusnya untuk bahagian belakang, dah depan dah cantik, takkan belakang biasa-biasa bang. Untuk bahagian belakang, lampu belakang fully LED sepenuhnya, di mana kalau lihat dia macam bersambung antara kiri terus pergi ke bahagian kanan, cuma dipisahkan dengan logo dekat sini. So termasuklah Alza yang baru, maksudnya tulisan Alza yang baru. AV macam kena pula tulisan dekat bahagian sini kan. Dan untuk bahagian bumper bawah, yang ini juga adalah antara aksesori gear up. Dan of course pada bahagian belakang, spoiler yang agak-agak besar bagi aku memang kena. Dan of course pada bahagian atas kita nampak digunakan antena shark fin. Sebenarnya kalau kau lihat secara sekali pandang, ini wagon ke ataupun MPV? Sekali pandang kau nampak macam wagon tau. Kecuali kau buang seat row ketiga, kau memang nampak macam wagon. Yang ni memang nampak interesting sebab lagi satu dia nampak lower sikit tau. Okay, so next kita akan ceritakan bonnet. So sebenarnya untuk bahagian belakang dia adalah, untuk Alza baru ni dia adalah lebih besar berbanding daripada Alza yang lama, baik daripada bahagian belakang ataupun third row diturunkan. Dimensi untuk bahagian belakang sebenarnya dia adalah 57 liter lebih besar, di mana sebelum ini 83 liter, sekarang ni 137 liter. Dan apabila third row kita turunkan sepenuhnya daripada 348 liter menjadi 498 liter, kiranya kalau third row kita turun dia ada pertambahan 150 liter. Memang besar. Even bahagian belakang pun dikata dia telah dipanjangkan untuk memberi keselesaan pada orang belakang. Kau nampak muka excited aku ni? Sekarang ni kita masuk dalam sebab dalam lagi excited. Untuk bahagian dalam is a totally new berbanding daripada Alza yang lama. Untuk bahagian dalam kau nampak, okey lah. Okey, maksud saya okey adalah dari segi in term of the quality, in term of the susunan, semua nampak kena. Kita nampak kat sini dengan kehadiran orang katakan sistem infotainment, skrin tersentuh, floating screen bersaiz 9 inci. Yang ini lepas tu ada paparan meter TFT 7 inci. Untuk bahagian tengah, yang ini ambil daripada Myvi, nampak macam sedia ada kita nampak kat Myvi. Dan of course untuk push start button, dia tak letak kat kiri, dia tak letak kanan. Sebaliknya dia letak pada bahagian tengah kat sini. For the easy access juga. Yang ini kotak gear DCVT macam saya katakan, sama macam Ativa dan juga Myvi. Yang ini adalah DCVT 7 kelajuan. Dan for the first time ever macam aku cakap, sekarang ni dah ada electric parking brake tuan-tuan dan puan-puan. Termasuklah dengan auto hold sekali. Dan bahagian tengah ni, lock, unlock semua bahagian sini. Tak adalah kita menggagau nak cari mana. Semua adalah pada bahagian sini juga. Dan untuk yang ni kalau kita nampakkan, dia ada dua intonasi ataupun dua color dekat situ, kombinasi antara color merah dan juga color hitam. Sebenarnya tiga color merah, color hitam, color cerah kat sini. Yang ini cuma tertakluk bagi model AV atau advance sahaja. So combination color merah termasuk bahagian pintu, dia gabung tau. Bahagian kiri ataupun bahagian pintu digabungkan dengan bahagian dashboard, disambungkan ke bahagian pintu yang lain. Nampak kat situ. Termasuklah dengan kerusi yang ni fully leather. Yang ini adalah orang kata fully leather dengan orang katakan kemasan warna merah dan juga warna hitam. Of course yang ini adalah aksesori gear up juga Anda boleh lihat kat sini. Dan seterusnya, sini ada bahagian armrest pada bahagian sini. Is agak-agak besar juga bagi saya. Dan of course untuk steering kita nampak kat sini. Lihat pada steering, macam saya kata juga, for the first time ever juga untuk Alza. Sekarang ni dah ada mode pemanduan, drive. Jika anda lihat dekat Ativa ataupun Myvi, dia gunakan power. Tetapi untuk Alza digunakan drive. Di mana tekan je drive, anda ada 3 mode iaitu Eco, Normal dan juga Power. Kira tekan power, engine lagi responsif, lagi baik. Kiranya lagi lajulah begitulah.
Okay, seterusnya kita lihat kat sini juga. Of course, kita nampak steering, kita tahu yang ini ada ASA. Yes, Alza baru ada fully ASA 3.0. Semua spek ada ASA. Tetapi in term of the spec, yang ini untuk untuk advance, dia ada fully. Dia termasuklah dengan pre-collision warning, blind spot monitor, RCTA, segala mak nenek, warning alert semua memang ada. Termasuklah low speed monitor tuan-tuan dan puan. Alza ada low speed monitor. Gila bhai. Dan of course kiri kanan ada cup holder juga. Sini ada cup holder, sini ada cup holder. Tepi ada 2 cup holder, tengah ada cup holder, situ ada cup holder. Everywhere got cup holder. Dan sekarang ni aku nak tunjuk satu benda kat korang. Pada bahagian belakang ada 1, 2 benda baru dekat Alza baru. Jom. Untuk bahagian belakang, yang ini sebenarnya adalah lebih luas berbanding daripada sebelum ini. Okay, first, aku cakap dulu For the first time ever juga, Alza sekarang ni dah ada aircon belakang. Ini yang rakyat Malaysia nak. Tak adalah depan sejuk, belakang panas. Terus apatah lagi, orang lagi komplain panas. Sekarang ni, dengar rintihan tu, dia bagi aircon belakang. Blower kat belakang. Saya ada adjustment, 1, 2, 3 lagi. Lagi satu, belakang ada juga orang katakan 2 punya Type A punya charging station kat sini. Tengah ada cup holder, kiri ada cup holder, kanan ada cup holder, everywhere ada cup holder. Dan for first time juga, ini untuk tengah dia ada headrest juga. Yang ini ada headrest tuan-tuan dan puan. Dan persoalan yang lebih penting, adakah third row hanya untuk budak-budak ataupun badan besar macam aku juga? Okey, so aku akan tunjukkan kepada anda macam mana kalau kita akses ke belakang. Okey tak okey? Okey. Ini adalah posisi saya duduk sekarang. Kita cuba pergi ke bahagian belakang. Dan ini juga for the first time ever juga dekat Alza. Dengan sekali tas saja, tak payah tolak. Terus boleh buka dan kita boleh masuk ke dalam ini. Dan dengan one touch saja kita boleh tekan. Kita boleh tarik. Kau nampak? Untuk bahagian belakang, bukan setakat legroom atas headroom ada besar macam ni, kaki juga boleh besar. Yang ini adalah ikut keselesaan aku. Kalau kau nak lagi selesa, kau boleh suruh orang depan ke depan lagi. Duduk boleh. Tetapi, it's not about a long journey. Kalau long journey, masak. Tetapi at least sekarang ni, dia dah dengar rintihan ramai. Legroom pada bahagian belakang ataupun kedudukan pada bahagian belakang boleh duduk. Dan yang terakhir adalah untuk bahagian belakang ada 12 watt charger untuk korang charging pula. So, berapa pula harga? Dan of course, untuk kita semasa kita shoot sebenarnya harga masih belum dikeluarkan. Tetapi untuk harga tentatif, dia start daripada 62,000 sampailah 75,000. Tetapi untuk launch kita akan letak bahagian bawah ni, ini adalah harga sebenar. Tetapi kalau bertanya pada saya, macam mana pula dengan harga? Yes, memang ada peningkatan harga yang banyak berbanding daripada dulu dan kini. Bagi saya personally, kalau tanya pada aku, kita memang dalam bidang ni, kita melihat dengan apa yang bagi. Kalau nak compare, kita kena compare apple to apple bang. Dari segi harga, walaupun ada kenaikan lebih kurang almost boleh katakan 20,000, aku masih boleh katakan ini adalah antara MPV yang berbaloi dengan design yang cantik, dengan safety yang power, 6 airbag standard, termasuk dengan ada sistem, termasuk dengan semua benda yang baru aku katakan tadi tu. Bagi aku memang berbaloi bang. Serius, memang berbaloi. Dan of course untuk waranti sebenarnya yang ini adalah 5 tahun ataupun 150,000 km. Which one come first? Dan aku bagi tease sikit tadi kita sempat masuk ke dalam test track. Kita dah bawa secara kesimpulannya. First impression aku nak cakap dengan korang, kereta ini jangan risau walaupun 1.5 liter NA, dia tidak under power. Ulang sekali lagi, tidak under power. Kita orang boleh speed 150, 160 tanpa sebarang masalah. Dan kali yang kedua adalah kereta ni stabil gila babe. Mungkin kedudukan dia agak rendah, dia memang stabil gila. Kita ambil cornering tadi, gila babe. Memang stabil gila babe. Okay? So, ini adalah first video impression mengenai Peredua Alza 2022 ataupun generasi yang kedua.
Next, kita akan buat lebih detail, kita akan buat test lebih detail, kita akan buat test drive sama ada betul ke tak betul yang ni tidak ada power. So, macam biasalah, bagi korang yang masih belum subscribe, aku dah penat bercakap ni, tolonglah kita subscribe. Mana-mana yang button bawah tu semua kasih tekan sampai habis. Okay? So, terakhir, last, apa komen anda tentang produk Alza 2022? Dan nyatakan orang komen bawah. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.